Ya, Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyambung nota hadis kita bertajuk sunnah pada bahagian yang terakhir setelah kita kenali apa makna, iaitu tema kita ialah hadis sebagaimana dalam nota yang pertama, iaitu Nabi SAW sabda, la yu'minu ahadukum. Jadi kita baca hadis ni dulu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini yang paling dicintai olehnya daripada bapanya, ibu bapanya, anaknya serta manusia seluruhnya. Dan ditambah lagi di dalam hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di bahagian bawah ni Nabi sebutkan hatta, cuba kita baca yang teguran Nabi, wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Jadi kita boleh jalinkan yang ini dengan hadis yang pertama tadi lah. Demi jiwa demi yang jiwaku berada di tangannya, sehinggalah aku ini yang paling dikasihi oleh engkau daripada dirimu sendiri. Jadi tadi siapa? Bapanya, anaknya, manusia yang lain, bahkan dengan diri sendiri. Lebih wajar untuk dikasihi Rasulullah berbanding daripada semua tadi. Rasulullah itu lebih berhak untuk diletakkan kasih, cinta berbanding daripada semua tadi tu. Daripada diri sendiri, daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Baik, jadi hari ini kita tengok kepada bukti-bukti, beberapa poin lah. Ada 7 perkara yang kita nak cuba fokuskan. Okay, kalau ada kita boleh tambah sedikit beberapa hadis lagi yang lain. Jadi bukti mengasihi Rasul. Setelah kita terdorong untuk mengasihi Rasul dengan 4 perkara yang perlu ada lah. Iaitu kerana apa? Kita yakin ini jalan untuk syurga. Kita mengharapkan Allah berikan kita syurganya. Maka jalan dia adalah untuk dengan apa? Ikut perintah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sebagai bukti benar-benar mencintai Allah. Allah perintahkan apa? Ikut Nabi SAW. Tidak dapat makna kepada mencintai Allah melainkan dengan jalan, dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga yang mendorong kita juga untuk ikut betul-betul mencintai Rasul dan mengikut sunnahnya adalah dengan kerana yakin yang Nabi ni adalah satu-satunya manusia yang dengan ikut dia apa, kita akan dapat rahmat yang besar. Kerana Nabi ni apa? Rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, sesuatu yang mendorong kepada kita ni benar-benar cinta dan ikut sunnah Nabi SAW ialah kerana kita yakin yang Nabi lah satu-satunya tokoh yang menjadi tauladan kepada semua manusia. Tidak ada yang lain yang lebih baik daripada Nabi SAW. Jadi 4 benda yang penting sebagai prinsip kita untuk mendorong kita benar-benar berusaha untuk ikut cinta dan mengikut petunjuk Nabi SAW. Baik, beberapa perkara yang praktikal yang kita kena usahakan demi meneladani dan membuktikan cinta kita, kasih kita kepada Rasulullah ialah pertama, menghiasi diri dengan akhlak Nabi SAW. Jadi kita tengok dalam ayat, dalam nota yang muka surat yang kelima ni, Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Demikianlah firman Allah dalam surah 68 ayat yang keempat. Apa dia? Dalam surah yang keempat.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah 68 ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang cukup mulia, yang amat mulia, agung. Jadi Nabi SAW telah pun menyampaikan kitab akhlak yang terbaik kepada kita semua. Jadi ketika mana Aisyah ditanya, kita tengok dalam hadis ni, daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir katanya, aku menemui Aisyah lalu aku bertanya, kita bacakan hadis ni. Ya Ummul Mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, khabarkanlah kepada aku tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran, adalah baginda ini, akhlak baginda adalah Al-Quran itu sendiri. Baik. Jadi bagaimana nak berakhlak seperti akhlak baginda? Tentulah dengan mempelajari Al-Quran. Dan juga bila sebut Quran dalam satu hadis, bermakna juga apa? Hadis Nabi lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, kita kena tengok. Bila sebut Quran tu, tidak dapat tidak, kena ikut hadis. Nabi sebut dalam satu hadis, sebagai tambahan lah, quote Nabi yang Nabi ulang 2 kali. Ala inni Jadi Nabi ulang 2 kali, Nabi kata. Nabi sebut, kita bacakan. Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ingatlah, sesungguhnya aku diberikan kitab, iaitu Quran, dan yang serupa dengannya bersamanya. Apa dia? Jadi disyarahkan ini Al-Quran. Nabi dapat wahyu daripada Allah dalam Quran ni. Manakala mislahu ma'ahu ni Al-Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah ni semisal, sama dan serupa dengan Quran, bersama dengan Quran. Untuk apa? Tujuan Sunnah ni untuk menggandingkan dua-dua ni benda yang sama. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan apa? Taraktu fikum. Kita tengok dalam hadis. Taraktu fikum amrain
Ha? Tak ada. Oh, ni yang lain, tu yang lain. Dia baca hadis ni, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabi. Aku telah meninggalkan pada kamu amrain, dua perintah, dua perkara. Yang mana lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tidaklah sekali-kali kamu akan tadillu, sesat. Ma ni maknanya ma untuk zaman. Selama. Selama mana? Selama mana tamassaktum telah tamasuk, telah berpegang teguh oleh kamu bihima, dengan kedua-dua perkara yang Nabi tinggalkan tersebut. Apa dia? Kitab Allah, iaitu Quran, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah Nabi Allah, nabinya. Itulah dia yang serupa dengan Quran juga, tapi dalam bentuk hadis. Jadi sebab itu tidak boleh kita kata membezakan di antara tu. Sebab dia ada satu benda yang satu. Bila sebut je ikut Rasul, maknanya mesti ikut Quran lah. Mesti ikut Quran dan hadis Nabi tu. Bila sebut je saya nak tadabbur, nak belajar Quran, nak ikut Quran, memang kena ikut sunnah Nabi. Tak akan dapat seorang tu ikut Quran tanpa sunnah. Kadang walaupun sebut satu je, jomlah kita ikut, jom kita belajar Quran. Maknanya apa? Memang termasuk dengan sunnah Nabi, kena belajar juga. Tidak boleh kita pisahkan salah satu daripada kedua-duanya. Itu kita kena disiplinkan, kena ajar, kena ulang-ulang. Sebab apa? Supaya dia jelas kepada prinsip-prinsip yang kita kena fahami lah, yang pernah ada dalam seluruh masyarakat. Okey. Jadi bila sebut akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri, kenapa Nabi adalah pembawa Quran tu, susuk yang diwahyukan ayat-ayat Allah kepadanya. Maka bagaimana kita nak ittiba', ikut akhlak Nabi ni? Tentulah melalui sumber dia, iaitu Quran ni. Dan hari ini agama yang Nabi telah ajar ni, ajarannya telah sempurnanya nama dia Islam hari ini. Dan ikut dengan apa? Kata Ibnu Mas'ud, ikut dengan sungguh-sungguh, kata dia. Jadi bila kita dah tahu dua benda ni, kita kena ikut jalan kita, kata Ibnu Mas'ud. Jadi ni sabda Nabi ya. Berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u. Faqad kufitum. Kemudian kita baca kata-kata Ibnu Mas'ud ni, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin
dolalah. Dia kata Ibnu Mas'ud, ikutlah, ittiba, ikutlah Rasul, ikut. Wala tabtadi'u, maknanya janganlah kamu ada-adakan. Tabtadi'u daripada perkataan bid'ah. Janganlah kamu buat bid'ah. Kenapa? Faqad kufikum, kerana agama telah cukup untuk kamu. Faqad kufitum. Ini berdasarkan ayat apa? Cuba buka surah 5 ayat yang ketiga. Surah 5 ayat 3. Jadi segala yang telah cukup itu adalah dalam urusan bagaimana nak beribadah kepada Allah. Nabi dah cukup bagi tahu dah. Bagaimana tentang halal dan haram, Nabi juga telah cukup selesaikan bagi tahu maklumat-maklumat tentangnya. Manusia boleh melaksanakan hukumnya. Jadi kemudian tutup dengan ayat di bahagian sini. Kita tengok al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku, dan aku telah redha bahawasanya Islam itu adalah sebagai agama yang akan selamat bagi siapa yang benar-benar mengikutinya. Inilah ayat yang besar, yang mana ayat ni kita kena menjadikan dia peringatan kepada orang-orang kita semualah, umat Islam, supaya apa? Ambillah agama yang telah sempurna ni. Jangan apa? Diubah suai lagi, sebab apa? Benda dah selesai, benda dah sempurna. Baik. Itulah Nabi SAW ini, akhlaknya, akhlak Quran maknanya akhlaknya telah sempurna untuk kita contohi. Sebab itulah Allah sebut, Allah mentahkidkan dalam ayat yang lain dalam surah 20, surah 33 tu, kan? Agak-agak ayat berapa tu? Surah 33 ayat 21 tu. Surah 33 ayat 21. Ingatlah, ayat-ayat ni merupakan ayat penting semuanya. 33, 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya benar, benar-benar telah ada untuk kamu, seluruh manusia kita ni, umat Islam terutamanya, pada diri siapa? Utusan Allah. Rasulullah ni khas, memang tak ada yang lain melainkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat ni. Tak boleh takwil kepada orang lain pun. Semua ni memang secara aidun ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Siapa yang benar-benar beriman kepada hari akhirat, pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, orang ini sahaja yang benar-benar akan ikut, yang akan menjaga, yang akan mengharapkan amalan dia diterima oleh Allah. Dan wa zakarallaha katsira, dan banyak mengingati Allah. Baik, ini satu lagi ayat yang berkaitan dengan wajibnya kita ni mengetahuilah segala tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda ni hidup. Kemudian dalam ayat yang lain lagi, dalam surah 4 ayat 65, cuba tengok.
Allah lagi bersumpah dengan dirinya sendiri. Kita tengok dalam surah 4 ayat 65. Faham eh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jadi Allah bersumpah, fala, maka tidak, demi pencipta engkau. Jadi Allah bersumpah demi siapa? Diri dia. Besar sumpah ni. Antara sumpah paling besar daripada Allah adalah apabila Allah sumpah bukan dengan makhluk tapi dengan siapa? Dengan diri dia sendiri. Apa mereka, Allah kata la yu'minu, mereka tidak beriman. Sehinggalah mereka menjadikan engkau hakim, hakam. Apa hakam ni? Dulu Abu Jahal disebut Abu Al-Hakam sebab lalu jadi Abu Jahal. Sebab segala undang-undang semua tunggu arahan dia untuk ditetapkan fatwa apa semua. Apa saja yang dia tetapkan maka semuanya akan taat lah antaranya. Dia gelar sehingga dia ni orang yang bijak membuat keputusan. Jadi kat sini maksudnya apa? Sehinggalah kita semua menjadikan siapa? Nabi dalam penentu keputusan. Dalam kita nak ibadah, dalam kita nak apa lagi? Muamalah, bersosial, menjaga anak, berkahwin, semua sekali. Semua urusan itu kita jadikan Nabi yang apa? Hakam. Penentu syariat, undang-undang hukum dan sebagainya. Fima syajara bainahum, pada apa yang timbul lah. Itu pada perkara yang kita persisihkan. Ataupun syajara ni merupakan perkara asas dalam kehidupan kita. Semuanya ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat ni juga semakna dengan satu ayat yang lain, menjadikan Allah dan Rasul ni apa dia? Di depan kita. Tidak belakangkan Allah dan Rasul. Itu maksud dia dalam surah 49 ayat 1 tu. Yang ini kita tengok dalam surah 49 ayat 1. Kita tengok. Semuanya bila kita baca semua ayat ni, dia akan menguatkan lagi hujah tu. Betapa pentingnya ittiba' Rasul ni sungguh-sungguh. Dan betapa tercelanya bid'ah ni bila kita tahu ayat ni. Kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasul. Bila kita dahului maknanya kita membelakangkanlah Allah dan janganlah kamu membelakangkan Allah dan Rasul dalam membuat apa tadi? Berhukum, membuat keputusan. Sebab tadi Allah nafikan iman orang tu tadi. Kan? La yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Mereka tak beriman sebenarnya sehinggalah mereka jadi engkau lah penentu keputusan tu dalam kehidupan dia. Ittiba'. Mereka jadikan Nabi ni pimpinan, ikutan. Bukannya duduk belakang Nabi. Kan? Begitu sama dengan ayat ni. Dia Allah kata wattaqullah, takwalah kepada Allah. Inilah takwa. Antaranya mana takwa apa dia? Bila sesuatu yang kita buat selisihi, kita rasa bimbang, selisih dan kita tengok
Apa dia? Kita jaga, kita sedia untuk tinggal contohnya. Itulah takwa. Tanda dia benar-benar bimbang. Sebab tu Allah kata, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Letakkan Allah dan Rasul di depan sebagai ikutan kita. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi balik pada ayat tadi. Surah 4 ayat 65. Ingat surah 4 ayat 65 ni ayat yang besar, yang penting. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan. Syarat kedua pula. Pertama, ini dulu prinsip kita, jangan belakangkan Allah dan Rasul. Kedua-duanya adalah nombor satu. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidaklah mereka wujud pula dalam diri mereka apa dah? Rasa tak senang hati, rasa walaupun ikut, tapi apa, dalam keadaan apa, terpaksa, dalam keadaan rasa sempit. Jadi ini juga kena usaha untuk dibuang. Sebab ni kita nak sempurnakan iman. Di sini maknanya, antara makna dia kesempurnaan iman lah. Bukannya maknanya meluputkan langsung iman, membatalkan iman. Tapi iman tu tidak sempurna. Jadi kedua, maksudnya apa? Tidak ada rasa ragu-ragu dengan apa yang kita ikuti tadi. Semakna juga ayat ni antaranya surah 49 juga, ayat yang ke 15 tu kita boleh tengok ayat 15. Setelah jadikan Allah dan Rasul, beriman dengan Allah dan Rasul, apa dia ayat ni? Ni ciri orang yang mukmin yang sempurna. Kita tengok ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kita gabung dengan ayat tadi apa? Menjadikan Rasul tu hakim. Menjadikan Allah dan Rasul tu di depan. Kemudian summa lam yartabu, kemudian tak ragu-ragu. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada rasa dalam jiwa dia rasa sempit tadi tu. Dia tak ragu-ragu. Memang dia yakin ini terbaik. Dengan dia buat apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Buktinya dengan dia keluarkan harta benda mereka dan jiwa mereka semuanya digunakan untuk jalan Allah. Inilah Allah kata ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang yang sempurna iman, yang benar iman mereka. Jadi itu yang ke bahagian kedua tu. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidaklah mereka mendapati dalam jiwa mereka itu rasa sempit daripada apa yang engkau telah tetapkan, apa yang Nabi telah perintahkan. Dan mereka wa yusallimu taslima, menyerahkan sepenuhnya, penyerahan diri kepada perintah Allah dan Rasul. Sebab itulah kita boleh tengok lagi ayat ni, segala bagi orang yang beriman, apa yang sepatutnya berlaku pada mereka? Tidak patut bagi orang yang mengaku beriman, bila Allah dan Rasul ni dah tetapkan satu benda, dia rasa ada yang lebih baik daripada tu. Jadi kita tengok ayat ni, penutup ni, jawapan ni dalam surah 33 ayat 33 36. 33 ayat 36. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Di barang siapa, dan tidaklah patut bagi seorang yang mukmin, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu perintah, satu perkara amran, ay yakuna lahumul khiyarah, ada pada mereka pula sesuatu yang lebih pilihan ni. Khiyarah ni pilihan yang lebih baik. Min amrihim, daripada perintah urusan mereka. Jadi wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang derhakakan Allah dan Rasul, maka benar-benar telah faqad dalla dalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Dan itulah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan dalam surah 57 ayat yang ke-7. Bukan 59. Ayat yang ke-7. Apa saja yang dibawa, diperintahkan, ambil terus. Dan apa saja yang dilarang, segera tinggalkan. Cuba tengok dalam surah 59 ayat 7 ni. Ayat yang hujung tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang diberikan kamu oleh Rasul, maka peganglah, ambillah ia, teguhlah dengannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditegah oleh kamu oleh ia kepada kamu daripadanya, maka berhentilah, fantahu, berhentilah melakukannya. Jadi inilah jalan untuk menyempurnakan itibak kita, cinta kita kepada Rasul, dengan cara mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan daripada Allah dan juga daripada Rasulnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi banyaklah perintah-perintah dari Allah ni dalam Quran ni, untuk kita hiaskan diri kita ni dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, mestilah sumber utama dia tu perlu didekatkan diri. Bagaimana kita nak berakhlak dengan Nabi ni, tentulah ilmu yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil ilmu daripada ilmu yang benar. Lepas tu Nabi, contohnya Nabi sebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Tu Nabi dah bagi kita satu saranan tu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Itu dalam satu hadis. Itu maknanya apa? Pertama, itu dulu yang kita kena lakukan. Dalam ayat Quran, Allah perintahkan untuk kita ni, cuba tengok dalam surah 3 ayat 79. Untuk jadi golongan ini, semakna dengan hadis Nabi tadi tu. Allah perintahkan dalam ayat ni, tengok bahagian yang akhir tu, ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun.
Jadi ini perintah Allah. Jadilah kamu. Samalah dengan perintah Rasulullah. Kan? Bila Quran sebut, maknanya Allah dan Rasul suruh ni. Untuk kita usaha jadi golongan Rabbanin. Dengan apa? Tu'allimunal kitab. Iaitu mengajarkan Quran. Mengajarkan kitab Allah. Menyebarkan wahyu. Perintah pesanan-pesanan daripada Allah kepada semua manusia ni. Wa bima kuntum tadrusun. Dan terus belajar hal tersebut. Mengajar dan belajar Quran. Dalam perintah Allah yang lain lagi tentang ini juga, kita tengok dalam surah 2 ayat 121. 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang kami berikan mereka ni Al-Quran, mereka berusaha membacanya, mendalaminya, memahaminya, tilawah dengan sebenar-benar bacaannya, iaitu apa? Tak mengubah dan memutar. Ini dalam tafsir-tafsir kata-kata tabi'in, para sahabat. Antaranya apa? Mereka membaca dengan bacaan sebenarnya, mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan tidak mengubah apa-apa pun perintah daripadanya. Jadi ulaika yu'minu nabi, mereka itulah orang yang beriman dengannya. Dan siapa yang ingkar dengannya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Ini prinsip pertama dulu tentang bagaimana akhlak Nabi ni. Akhlak Nabi dengan Quran demi begini. Nabi begitu menekankan kita semua untuk dekat dengan kitab Allah ni, memahaminya. Barulah kita tahu untuk langkah-langkah seterusnya, untuk telusuri jalan-jalan Nabi dan para sahabat ni. Kenapa kita kena buat ni? Kerana nak selisihi sunnah golongan yang terdahulu yang telah meninggalkan ajaran Nabi mereka. Bagaimana ni? Yahudi dan Nasrani. Ni ayat sebelum dia ni, sebenarnya ni jawapan daripada ayat sebelum. Jadi kita tak nak tasyabbuh bil kufr. Tasyabbuh ni apa? Nabi kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Selalunya kita nampak tasyabbuh ni dari segi pakaian, tapi bukan sikap, bukan amalan, bukan pemikiran. Betul tak? Sedangkan tasyabbuh bukan sekadar pakaian. Ramai orang pakaian tak tasyabbuh, pemikiran tasyabbuh macam kafir. Mana lagi bahaya? Faham? Kan? Pakaian, pakai ni, pakai jubah apa semua, tapi rupanya pemikiran tasyabbuh macam Yahudi contohnya. Faham? Ini maksudnya, ini tasyabbuh pemikiran ni. Sebab itu apa dia? Allah kata dalam ni perangai mereka, apa sifat mereka? Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani itu rasa puas hati terhadap Nabi dan juga pengikutnya. Sehinggalah engkau dan para pengikut dia semua, umat Islam, mengikut cara mereka, millah mereka. Apakah cara hidup mereka? Mereka ni selisihi sunnah kitab mereka, tinggalkan ajaran Nabi mereka. Jadi sebagai umat Islam, kita kena tegaskan yang tak ada petunjuk lain melainkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Dengan apa penegasannya? Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk daripada Allah, iaitu Quran dan Sunnah, itulah satu-satunya petunjuk yang benar. Dan wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau ikut ittiba' cita rasa mereka, keinginan mereka, apa dia? Mereka nak kita juga tinggalkan sunnah Nabi dan juga kitab Allah sebagaimana yang mereka buat. Mereka tinggalkan kitab Taurat dia, tinggalkan kitab mereka dan selisihi sunnah Nabi mereka. Mereka nak kita juga pemikiran yang sama macam tu. Sama pemikiran macam tu. Tasyabuh pemikiran dengan mereka, serupa. Jadi Allah kata apa? Dan jika engkau ikut apa yang mereka nak ni, sesudah datang kepada engkau pengetahuan daripada Allah ni, iaitu ilmu. Jadi sebetulnya Quran ni adalah sumber ilmu di sini. Maknanya apa? Wahyu. Itulah sumber kita. Sesudah datang wahyu yang ilmu ni, apa berlaku? Malaka minallah. Allah berlepas diri daripada orang-orang macam ni. Tidak lagi Allah akan jadi pelindung dan penolong. Wa'ilaihisbillah. Jadi jika kita umat Islam hari ni meninggalkan, ikut rentak jalan cara pemikiran tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani ni, yang meninggalkan dulu kitab mereka, maka ketika ini Allah telah pun sebut dalam ni, Allah tak akan jadi pelindung kepada dan penolong kepada kita. Sebab itulah Allah kata dalam jawapan yang ke-121 ni, yang ni kita kena buat untuk solusi masalah atas ni. Apa kita kena buat? Sungguh-sungguh dengan kitab. Yaslunahu haqqa tilawati. Sedangkan mereka ni telah kufur. Wa may yakfur bi. Kufur dengan apa dia? Mengambil panduan mereka ni. Mereka itulah orang-orang yang rugi, serupa macam mereka yang telah rugi ni. Jadi inilah contoh paling utama yang nak diketengahkan. Kalau ikut banyak akhlak ni Nabi kan, kalau kita nak cerita cara berpakaian Nabi ke, cara Nabi bersama suami ke, bersama isteri ke, bersama apa, rakan-rakan, bagaimana Nabi ni berpolitik dan sebagainya, itu luas tu. Itu seterusnya. Tapi prinsip pertama sekali, apa yang dibawa mula-mula ni, Nabi teguh dengan kitab Allah ni. Kita kena selisihi bagaimana umat yang dulu ada Nabi, tapi apa? Mereka telah pun binasa. Demikianlah kita kena selisihi mereka, ikut sunnah yang dibawa oleh Nabi dengan berteguh dengan kitab Allah ni. Okey. Sungguh-sungguh belajar Quran dan hadis Nabi. Okey, seterusnya itulah bab pertama ni, bahagian hias diri dengan akhlak Nabi ni. Saya nak tekankan pada prinsip pertama dulu. Kita jadikan Quran ni satu-satunya silibus paling utama dalam kehidupan kita lah. Sebenarnya tidak patut Quran ni menjadi silibus sambil lewa kita. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun, Allah kata. Patutkah pada perkataan yang macam ni, Quran ni kamu ambil sambil lewa? Tak boleh. Quran adalah menjadi satu silibus paling utama dalam kehidupan kita sampai kita mati. Kita dan anak-anak kita dan ahli keluarga kita. Itulah akhlak yang kita kena tonjolkan dulu sebelum pergi-pergi yang lain, cabang-cabang yang lain. Bagaimana nak sampai kepada cabang yang lain yang mana prinsip utama ni tak ada dalam masyarakat? Macam mana nak sampai? Tak nampak yang Quran tu sumber yang hebat sebagai panduan. Jadi ini kena ditekankan. Seterusnya yang kedua, mengucapkan selawat dan salam. Ini bukti kasihkan Rasul. Jadi setiap Muslim hendaklah merasa rindu hendak bertemu Nabi. Daripada Abu Hurairah katanya, Nabi SAW bersabda, kita baca, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi.
Jadi daripada tanda di antara seorang yang sangat kasihkan kepadaku ialah manusia yang datang sesudah aku. Setiap daripada mereka sangat inginkan untuk bertemu aku dengan membawa keluarga dan hartanya. Maknanya apa? Dia menyumbangkan harta dia dan keluarga dia semuanya apa? Kepada jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Dia sangat harapkan kalau dia dapat menyumbangkan semuanya demi ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi bukti dan kasih dan rindu ialah antara yang paling ringkas ialah mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi. Dalam surah 3 ayat 56, ini khutbah biasa baca apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan? Allah perintahkan kita untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah 33 ayat 56 tu. Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, iaitu memberi penghormatan dan juga rahmat, kebaikan. Memuji, mengangkat darjat, memuji-muji Nabi bersama para malaikatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi. Jadi ini merupakan perintah. Apabila banyak tempat-tempat selawat ni sebenarnya. Lepas azan, selawat. Pagi petang ni, zikir pagi petang. Ada selawat 10 kali kan? Zikir pagi, zikir petang. Tu satu lagi. Bila lagi waktu? Bila disebut Nabi ni, selawat. Dan sallimu taslima. Berilah perhormatan yang sempurna lah. Okay. Sebab itulah ada terdapat satu lagi celaan terhadap orang yang tidak berselawat ke atas Nabi ni apabila disebut nama. Jadi orang yang tidak berselawat apabila disebut nama, bagi dia adalah disebut bakhil. Ini satu benda yang tercela lah. Daripada Ali katanya, Nabi SAW bersabda, Al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila nama aku disebut di sisinya, lalu tidak dia berselawat ke atasku. Sebab itu selawat ni juga merupakan satu perintah Allah. Bila perintah Allah, dia termasuk ibadah. Ibadah yang sifatnya, ibadah ni ada yang mahdah, yang khusus. Ada yang ghairu mahdah. Mahdah ni maksudnya yang perlu ada dalil cara nak buat tata cara dia tersendiri. Cuba kita tengok antaranya Nabi Ibrahim. Kita kena ada sikap macam ni. Setiap mukmin antaranya dalam ibadah dia kena ada sikap apa? Sikap bimbang. Kita kena apa? Allahumma taqabbal minna, kan? Kita minta, ya Allah, terimalah ibadah saya. Bagaimana cara Allah nak terima ibadah? Ada dua cara. Syarat, qabul ibadah. Pertama mesti lillah. Niat dia ikhlas lillah. Ikhlas lillah. Dan juga ittiba' as-sunnah. Mesti ikhlas kerana Allah. Sebab ni dalam hadis Nabi, Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis dia, Innallaha la yaqbalu
minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. So kita baca hari ni. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Jadi sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan daripada satu amalan pun kecuali apa yang adalah ia baginya ikhlas hanya kerana Allah dan demi mencari keredaannya ataupun wajahnya di syurga nanti. Semata-mata nak dapatkan syurga Allah, amalan dia inilah amalan yang Allah terima. Tapi dengan niat yang lain maka Allah tak terima. Jadi ni syarat ibadah kita diterima. Ni syarat pertama. Jadi kita pun selawat dengan ikhlas untuk cari apa? Redha Allah kan, ikhlas kerana Allah. Tapi jangan lupa syarat kedua, apa dia pula? Ni. Ittiba' sunnah. Sebab apa? Ni syarat yang kedua yang boleh menyebabkan amalan yang ikhlas tadi ditolak sebab tak ikut disiplin. Nabi sebut dalam hadis ini pula. Ini apa dasar dia hadis ni? Nabi kata man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Cuba kita baca. Man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada, ahdas ni benda-benda yang muhdas ada-ada, rekayasa. Itu maksud dia, rekayasa. Pada perintah kami, maknanya dia maknanya apa? Disebut kat sini pada perintah kami, dia rekayasa. Tapi dikaitkan dengan ini perintah Nabi. Faham Maknanya ni perintah agama, dia bukannya kita kata kita buat kereta, ini perintah Nabi. Tak, kereta tak ada kena-mengena. Naik unta lah macam tu dia kata. Itu tak ada kena-mengena dengan hal ni. Ini maksudnya rekayasa, contohnya nak ibadah, nak solat. Kan? Inilah Nabi ajar solat. Sedangkan Nabi tak perintah macam tu. Tapi dia rekayasa, dia kata inilah Islam. Boleh tak? Itulah maksud dia. Kena faham makna betul. Ini maksud Nabi. Bukan Nabi kata jangan buat kapal terbang, jangan buat mikrofon. Bukan. Itu tak ada kena-mengena. Zaman Nabi tak ada kilang lagi nak buat tu. Kalau tidak, Nabi tak ada lagi advance daripada kita. Betul tak? Faham ini maksud dia. Jadi dia rekayasa satu benda, tapi dia kata fi amrina, ini perintah kami, perintah Rasul. Ini yang bahaya. Contohnya selawat. Faham macam mana ni? Allah ni benda gaib ke benda yang boleh zahir, boleh ditimbang dengan zahir? Contohnya kita nak kata pahala selawat ni banyak kan, tak tahu berapa banyak Allah nak bagi. Sama tak dengan kita boleh nak beli ukur kita jalan kaki dia berapa kilometer, kita boleh sampai dalam berapa minit kenderaan contohnya. Boleh tak benda tu disamakan dari satu analogi yang sama? Tak boleh, tak ada kena-mengena. Itu benda zahir, ini benda gaib. Benda gaib mana boleh reka-reka, benda gaib kita tak tahu. Itu nama dia bid'ah tu. Bila dia buat benda yang gaib dan dia kata inilah ganjaran sekian-sekian, tanpa boleh diukur dengan zahir ni, macam mana ukur? Sebab benda gaib, wahyu je boleh bagi tahu. Maka itulah benda bid'ah. Boleh faham? Kena faham kat situ betul-betul. Jadi sekarang ni siapa yang buat ni, dia kata ini perintah kami, hadza ini, sedangkan ma laisa minhu, Nabi nafikan, mana ada, tak ada. Tak pernah pun ada wujud daripadanya. Maka apa Nabi kata? Fahuwa rad. Maka dia punya ibadah tu
lah, ibadah dia tertolak, tak dapat. Ni kita kena hati-hati. Dua perintah ni syarat utama untuk amalan kita diterima. Pertama, hati ikhlas. Ada juga ramai orang buat ni. Oh, ikut sunnah betul-betul ni. Buat. Tapi dia buat sebab apa? Bukan kerana Allah. Tertolak juga. Satu hal juga ada macam tu. Satu lagi hal, dah cukup ikhlas dah. Memang. Tapi salah pula jalan dia. Tak ada ilmu. Dia buat amal tanpa ilmu. Maka salah juga. Rugi. Dua-dua rugi. Dua-dua rugi. Kita kena hati dua-dua. Jangan ambil satu je yang ni. Yang ni pula kita. Kena dua-dua selari. Barulah amalan diterima. Jadi prinsip ni sebenarnya bermula para Nabi semua macam tu. Tengok Nabi Ibrahim. Cuba tengok contoh Nabi Ibrahim. Kita kena ada tanam dalam diri kita bimbang. Baru kita akan mudah untuk tolak lah. Walaupun dah lama, dah sebati dah. Ini nenek moyang kamu, takkanlah kan. Tapi macam mana jiwa kita boleh mudah dengan nak lepaskan? Bila kita ada prinsip yang dibawa oleh Nabi juga. Tengok Nabi Ibrahim. Cuba buka surah 2 ayat 127. Ini kita ambil contoh ni. Ayat ni mudah je. Tapi sebenarnya ni contoh besar untuk kita. Kita baca selalu ni surah Baqarah ni kan. Tengok Nabi Ibrahim buat apa ni. Tugas paling mulia mereka buat ni. Tengok. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas Baitullah bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah pelopor agama Hanif di tanah Arab bersama dengan bapanya. Jadi Nabi Ismail ni rasul bagi orang Arab. Satu-satunya rasul bagi orang Arab adalah Nabi Ismail lah. Apa mereka buat? Ni mereka buat satu benda besar tak? Kaabah, bina Kaabah. Besar tak? Ini jadi kiblat umat Islam. Ui, hebat ni. Tapi tengok mereka doa apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah. Ada tak nampak apa dia punya prinsip yang ada pada jiwa Nabi ni? Dia ada tak confident je? Tak ada masalah, tak takut pun buat ni. Sedangkan dia buat benda besar tapi dia tak doa apa? Ya Allah, terimalah. Punya dia bimbang Allah tak terima amalan. Kita selamba je boleh buat benda-benda dan rasa macam boleh paksa Allah untuk terima. Patut tak? Prinsip kita tak betul. Mereka buat benda jauh lebih mulia daripada kita tapi mereka tetap bimbang amalan dia Allah terima ke tidak. Ini mesti ada dalam jiwa kita semua. Bila kita ada benda ni baru kita akan berhenti kan nak buat bukan-bukan dalam agama. Mesti kita akan sensitif. Betul tak? Tak akan mudah kita nak menangkan walaupun siapa pun dia, walaupun dah sepati macam mana pun. Sebab apa? Prinsip kita ada kat sini. Bimbang kita rasa Allah tu besar. Allah boleh buat apa saja kita bimbang. Ya Allah, saya nak ikut yang sesuai dengan engkau buat. Terimalah kami. Itu tengok. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni sangat dia bimbang. Jadi kita ini prinsip yang memang kena ada pada kita semua. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka antas sami'ul alim. Semua yang engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa dia maksud ni? Ni, jaga dua sudut ni. Ya Allah, supaya kami ni ikhlas betul-betul ni, jaga supaya kita buat ikhlas kerana Allah dan sesuai dengan tuntutan sunnah perintah ayat Allah. Ayat kedua pula, cuba tengok 128 ni lagi satu. Ni prinsip kedua. Ni kita kena ada bimbang amalan kita tu. Tercemar ke tidak? Kita kena rasa sensitif benda tu. Tercemar dari dua sudut. Apa dia? Ikhlas ke tak kita buat? Betul-betul ikut disiplin sunnah ke tidak? Mesti ada. Jangan dicemari dua ni. Sebab ini adalah punca amalan kita rugi. Yang kedua, 128. Kita baca ayat ni pula. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ini dua orang yang menyerah diri.
kepada engkau Muslim. Dan daripada juga demikian juga keturunan kami sebagai satu umat yang benar-benar tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Dalam apa? Ikhlas. Jadi pertama ni lebih kepada apa? Niat kita. Biar ni prinsip pertama. Ni ya. Ya ni jaga yang ni. Bimbang ni amalan kita rupanya tercemar. Kita buat ada sikit tu untuk yang lain. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail bimbang. Di doa taqabbal minna. Sekarang ni yang ini apa dia? Setelah ikhlas dah ada ni, apa lagi? Boleh tak? Wa arina manasikana. Tengok. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta apa dia? Allah tunjukkan kami macam mana cara kami nak buat ibadah. Bukan pandai-pandai buat. Tunjukkanlah kami syariat dan cara-cara nak ibadah. Cara nak membaca, cara nak solat macam mana, cara nak zikir macam mana, cara nak selawat, cara nak doa macam mana. Semuanya di atas apa? Hujah dalil syariat yang ada dalam syariat. Ini sebab apa? Mereka ni tahu tidak dapat nak buat sesuatu melainkan semua dengan persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta ni. Jadi kita juga kena macam tu prinsipnya. Itulah, tunjukkanlah kami, perlihatkanlah kami cara ibadah kami. Sebab itu Nabi juga sebutkan apa? Khuzu anni manasikakum, dalam hadis Nabi. Ambillah kamu daripada aku cara ibadah haji kamu. Sebab Nabi, Allah dah tunjukkan kat Nabi dan Nabi sampaikan pada kita. Solat, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah macam mana kamu lihat aku solat. Kita nak lihat Nabi solat sekarang dekat mana? Hadis-hadis Nabi. Kita nak tengok Nabi sekarang, tengok hadis Nabi. Kat situlah gambaran kepada seluruh perlakuan Nabi dalam kehidupan baginda Nabi. 1400 tahun yang dulu. Itu jalan kita nak tengok Nabi hari ni. Bukan tak boleh mimpi tengok Nabi. Mimpi tengok Nabi boleh, tapi dia bukan jadi hujah untuk kita buat syariat baru, tak ada. Jadi tunjukkanlah kami cara ibadah kami dan tak terimalah taubat ke atas kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh yang engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Begitu sekali lah, inilah sikap orang mukmin, orang Islam kepada Allah penciptanya. Tub alaina, merasakan apa? Diri ni cukup banyak dosa walaupun dia buat kerja besar ni. Tapi tetap minta apa? Terimalah taubat kami. Ini. Jadi beginilah contoh Nabi Ibrahim dan Ismail ni. Ittiba' pertama, jaga hati supaya ikhlas. Dan yang kedua apa? Ikut sunnah ni. Ikut disiplin agama kita. Demikian juga dalam bab yang kita sedang bincang itu tentang selawat ni. Itulah kita elakkanlah selawat. Sebab nak selawat Nabi ni banyak. Saya nak share antaranya selawat yang ada yang sahih pun dah banyak dah. Antaranya ini dia. Ni ada di sini saya kumpul 9. Semuanya adalah hadis sahih ni. Antaranya selawat yang pertama daripada Zaid bin Kharijah. Daripada Zaid bin Kharijah. Tengok di sini. Nampak dalam ni. Rasulullah SAW bersabda. Selawat Nabi ni maknanya bila Nabi sabda, maknanya Nabi ajar satu lafaz khusus. Istimewa selawat ni. Nabi ajar satu lafaz khusus. Bukan Nabi suruh buat, lepas tu buat pandai-pandai lah buat. Tak. Nabi ajar. Antaranya sallu alayya wajtahidu fid du'a wa qulu. Tengok Nabi suruh wa qulu, dah ucap macam ni. Wa qulu, ucap macam ni. Nabi suruh ucap. Tiba-tiba kita nak ucap yang lain. Patut tak? Tak patut. Nabi kata berselawatlah ke atasku dan sungguh-sungguhlah dalam doa ucapkanlah apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ni paling ringkas. Nabi ajarlah. Lepas tu kita nak tambah lagi. Tak cukup baik ke Nabi ajar? Fikirkan. Ini semua sebenarnya dalam jiwa masing-masing lah. Prinsip yang ada pada kita. Yang kedua dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ini Nabi juga selawat. Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ni juga selawat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang disebut selawat apa ni? Ibrahimiyah. Ini selawat Ibrahimiyah. Sebab tu ada mungkin tanya, macam mana ada orang selawat Ibrahimiyah ni selawat dalam solat? Boleh tak baca Sayyidina contoh? Ni Nabi ajar. Jadi kita dalam solat Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli, maknanya solat macam anak aku solat. Lafaz pun kena ikut lafaz yang Nabi lah lafazkan. Jadi tak payah sebutlah. Ikut lafaz ni Nabi ajar. Solat yang macam ni. Itu supaya apa? Ini takwa masing-masing lah kan. Nak buat suka hati lah, tak nak dengar. Saya nak buat, apa salahnya? Contoh. Buatlah, silakan lah. Tapi cuma kita bagi disiplin. Kat sini kita bimbang apa? Tengok Nabi Ibrahim tadi buat amalan besar pun dia bimbang. Taqabbal minna. Kita tak ada bimbang langsung. Betul tak? Kita siapa dengan Allah ni? Kan? Jadi itu tanda dia. Jadi kita kena jaga, bimbang. Jadi ni prinsipnya kena ada juga. Selawat yang kedua ni antaranya. Yang ketiga daripada Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu. Selawat yang Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama. Banyak lafaz selawat Nabi ajar ni yang ketiga. Yang keempat daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Apa Nabi kata? Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lebih kurang je lafaz dia, cuma ada kurang sikit, lebih sikit. Daripada Abu Mas'ud. Ini jalur yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Boleh juga. Sebab ada lafaz Nabi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kita rujuk yang inilah. Bacalah, ini paling apa kan? Paling mudah dan selamat, dan kita pun rasa lega tak? Lega, ikut sunnah Nabi melegakan jiwa. Betul tak? Seronok rasa, selamat. Yang seterusnya, yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ni. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Simple, Nabi ajar lagi. Yang seterusnya, daripada seorang lelaki sahabat Nabi, nama dia tak disebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam Musnad Ahmad. Daripada Abu Hurairah, seterusnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad. Ini senang, simple. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang seterusnya daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini saja yang mungkin akhirnya manusia ni rasa apa? Alah, ini je ke? Ini nama dia istihsan. Manusia ni dia rasa baik, dia rasa tak cukup. Sedangkan Nabi kata Ibnu Mas'ud ni suruh tekan apa dia? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Cukup. Tapi manusia kan syaitan buat apa rasa? Tak special lah, nampak simple sangat. Senang je, takkan macam ni je. Kita mesti habislah. Itu masalah dia. Itu yang akan menjelma macam-macam. Ini sebenarnya apa dia? Talbis iblis. Dia akan buat macam tu. Manusia akan rasa tak cukup. Yang patut rasa tak cukup ni antaranya apa? Kalau nak rasa tak cukup lah. Sebenarnya kita tak boleh rasa macam tu lah. Agama dah cukup. Kan tadi ayat surah 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dah sempurna agama dah. Itu memang kena diulang-ulang benda ni. Kena tikrar benda ni, buat pengulangan. Sebab benda ni kadang-kadang kita mudah tergelincir. Jadi selawat yang paling asas, paling utama ni lah selawat pagi ni. Ni pagi-pagi kita boleh buat 10 kali ni. Antaranya sunnah Nabi, zikir pagi petang, tutup dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pun ada juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukuplah macam tu. Jadi inilah beberapa
cerita. Ini tentang selawat lah. Boleh kita buat sebenarnya panjang lebar juga tentang benda ni. Baik, seterusnya. Satu, kalau boleh, namun begitu lafaz selawat yang bid'ah, hendaklah kita usaha tinggalkanlah. Walaupun hebatnya kan. Tapi tak apalah. Terutamanya yang paling kita nak tekankan dalam solat lah. Ada hadis yang dikata boleh. Berdasarkan hadis yang kata ana sayyidu Bani Adam. Ana ni penghulu bani aku ni, Nabi kata. Berdasarkan ayat tu maka hadis tu maka ada yang membolehkan sebut sayyidina, tapi di luar solat lah, bukan dalam. Tapi ada hadis yang lain Nabi tak suka. Nabi kata jangan. Dia tak suka Allah kamu mengangkat aku lebih daripada apa yang Allah telah tetapkan untuk aku. Jadi kita kena harmonikan dua tu. Macam mana pula dengan tu? Tak boleh ambil yang ni, tinggalkan yang tu. Maka kita ikutlah ittiba' apa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang ketiga, kasihkan keluarga Nabi dan sahabat baginda. Jadi sampai sini dulu kot. Kita tengok hari ni dua perkara. Berusaha untuk hiasi diri kita dengan akhlak Nabi dengan mempelajari apa dia? Kitab akhlak yang paling besar lah. Apa dia? Al-Quran. Juga kitab tauhid yang paling utama, Al-Quran. Berdasarkan apa dia? Bagaimana nak praktik dengan sunnah Nabi SAW. Dan juga amalan yang mudah yang kita juga kena lakukan adalah mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW pada tempat-tempatnya, pada waktu-waktunya juga. Dan dengan lafaz-lafaz yang warid daripada hadis-hadis Nabi. Banyak lafaz yang warid daripada Nabi. Kita utamakanlah yang tersebut. Mudah-mudahan memudahkan hati kita lah untuk ittiba' sunnah. Mendahulukan sunnah Nabi ni lebih daripada yang lain. Dengan apa yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua. Dan kita akan sambung insya-Allah pada yang akan datang. Kasihkan keluarga Nabi dan sahabat. Ini penting, ni benda ni penting. Kerana apa ada nanti kita tengok golongan yang menolak hal ni. Menolak hal ni. Bahkan dia mencela keluarga Nabi dan mencela sahabat Nabi. Kita kena selisih hal tersebut. Baik, sampai sini dulu kita berhenti pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada yang hadir dalam Zoom dan kelas. Tutup dengan tasbih kibarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.